waladdallin. Amin. InsyaAllah pagi ini kita bincang tajuk berkaitan dengan perbezaan di antara sunnah, hadis, khabar dan asar. Rasanya dah bincang belum ni? Belum kan? Dah bincang belum? Tak respon sikit? Dah bincang belum? Belum. Okey. Jadi saya sharekan dengan antum. Okey, nampak Nampak. Baik. Nampak Ustaz. Okey, buatlah catatan sikit. Nanti video ni saya akan upload Minggu lepas saya dah upload belum dalam mana-mana? KLMS ke ataupun dalam Google ke, ada tak? Yang lepas belum Dah. Dah ada Okey. Boleh tunjuk belah kalau tak faham ditanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm natakallam an mawdu' al-farqu bainal sunnah wal hadis wal khabar wal athar. Jadi ini empat istilah hadis Istilah ni berbeza tapi maksud itu macam samalah. Walau bagaimanapun para ulama memperincikan lagi tafsiran ataupun definisi bagi sesuatu itu menurut ilmu hadis dia berlainan. Baik. Yang pertama, apa itu sunnah? As-sunnatu fil lughah hiya at-tariqah. Sunnah dalam bahasa panggil tariqah. Tariqah ni jalan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Raghiba an ni maknanya lari ataupun pergi daripada sunnahku. Siapa yang tidak ikut sunnahku maka dia bukan daripada kalanganku. Hadzal hadis min rawahu al-Bukhari wal Muslim. Izan makna sunnah yakni an tariqati al-ammah. Falaysa minni maksudnya itu sunnati falaysa minni maksudnya ialah jalanku yang secara umum. Itu sunnah dari sudut bahasa berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lughah tutlaqu sunnah fi lughati ala iddatin ma'anin. Jadi sudut bahasa yang lain pula diartikan sunnah ini dalam pelbagai makna. Awalan at-tariqatu wasiratu sawa'un kana hasanatan aw sayyi'atan. Tariqah ataupun jalan ataupun cara kehidupan sama ada baik ataupun buruk. Kemudian at-tariqatul mahmudah faqat. Pandangan yang kedua pula ialah jalan yang terpuji sahaja. Ini khilaf ulama berkaitan ta'rif sunnah. Sawa'un kana tariqatus sir aw siratu sawa'un kana hasanah aw sayyi'ah aw tariqatul mahmudah faqat duna sayyi'ah. Hadha huwa al-ma'na. Baik. Summa as-sunnah aidan bima'na al-'am 'inda al-muhaddisin tashmilu al-wajib wal mandub. Sunnah dari sudut maksud secara umum di kalangan para hadis ia mengandungi perkara wajib dan perkara sunat. Tashmilu al-wajib wal mandub. Wajib ni perkara wajib, al-mandub perkara sunat. Wa fi istilah al-fuqaha takhtassu bil mandub wa ma duna wajib. Dari sudut pandangan ulama fiqh dikhususkan pula untuk perkara sunat. Ini sunnah ni untuk perkara sunat tanpa melibatkan perkara wajib. Itu maksud dia. Okey, ada respon boleh? Boleh tak ni? Faham Boleh tak? Ustaz. Boleh Okey. Kalau tiba-tiba terputus nanti mohon WhatsApp Saya takut saya shot sendiri je cakap rupanya dah terputus lain. Okey, as-sunnatu fi istilah muhaddisin. Ini sunnah
kalimah sunnah dalam istilah ahli hadis. Sebab kita ni bincang dalam bab hadis, maka itulah pandangan istilah muhaddisin, iaitu qaulu jumhur. Jumhur ini iaitu perkataan para ulama. Jumhur kata apa? Hiya ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية حقيقة أو حكما. Maksudnya ini sama ta'arif yang kita dah belajar mula-mula dulu, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada sabda, perbuatan, pengakuan atau sifat kejadian Rasulullah ataupun akhlak pribadi Rasulullah, hakikat ataupun hukman. Secara hakikat ini sebenarnya ataupun secara hukum dia. Ya, secara hakiki ataupun maknawi. Hatta harakat was sakanat fi yaqazah wal manam. Sehinggalah pergerakan Nabi ataupun diam Nabi, sama ada dalam bentuk jaga ataupun dalam tidur. Ya. Wa kadzalika siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsati aw ba'daha. Begitu juga dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi atau dilantik menjadi nabi dan rasul ataupun selepasnya. Wa kadzalika ma udhifu ila sahabati wa tabi'in min qaulin aw fi'lin. Dan begitu juga sunnah ni bermaksud sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in daripada perkataan dan perbuatan. Lihat di sini, sunnah di kalangan sahabat dan tabi'in dia tidak termasuk ikrar mereka. Tetapi untuk Rasulullah SAW termasuklah semua yang berkaitan dengan Nabi, termasuk takrir, sifat, pergerakan, diam Nabi, sejarah Rasulullah SAW, itu semua dipanggil sebagai sunnah oleh ahli muhaddisin. Baik. Wa fi istilah ya ma sadara an Nabi alaihi salatu wassalam min qaulin aw fi'lin aw taqrir mimma yuradu bihi tasyri' lil ummah. Yang ini ada satu pandangan lain pula. Seakan-akan samalah, cuma ada tambahan sikit saja, iaitu sesuatu yang disandarkan, yang disumberkan daripada Nabi Muhammad SAW daripada perkataan atau perbuatan. Ada orang masuk ni? Tak ada. Daripada perkataan atau perbuatan ataupun pengakuan Nabi SAW, dan sesuatu yang dimaksudkan dengannya oleh Nabi itu berkaitan dengan pensyariatan bagi umatnya. Apa-apa pensyariatan, perintah Rasulullah SAW ataupun Allah SWT yang keluar dari Rasulullah SAW untuk umatnya, itu pun dinamakan sebagai sunnah. Fayakhriju bidzalika ma sarara anhu alaihi as-salatu wassalam min umur ad-dunyawiyah wal jabaliyah allati la dakhala laha bil umur ad-diniyah wala silata laha bil wahyi. Maka dalam pandangan yang kedua ni, fayakhriju, maka dikeluarkan daripadanya itu sesuatu yang disumberkan selain daripada Rasulullah SAW daripada perkara-perkara keduniaan. Ini tak termasuk, keduniaan tu tak termasuk dalam sunnah tu. Sebab ulama perkara yang kedua ni mengkhususkan kepada perkara tasyri' saja. Sebab keduniaan tu tak termasuk. Wal jabaliyah allati la dakhla fi umur diniyah. Dan perkara-perkara yang umum yang mana tidak termasuk dalam perkara agama, ya. Dan juga walasilah laha bil wahyi, dan tiada hubungan pula dengan wahyu, maka itu terkeluar daripada ta'rif as-sunnah. Ini pandangan yang kedua lah, ya, berbanding dengan pandangan pertama tadi. Pandangan pertama tadi termasuklah sirah Rasulullah SAW, itu berurusan dunia, agama dan sebagainya termasuk sekali. Pandangan kedua ni tak begitu. Kedua pandangan, ya. Seterusnya ialah ta'rif al-hadis. Al-hadis fahuwa fi lughah al-kalamu alladhi yatahaddatsu bih wa yanqilu bi sauti wal kitabati. Dari sudut bahasa Arab, hadis itu ialah kalam, percakapan yang dibicarakan dengannya, yatahaddats bih, yang dibicarakan dengannya, wa yanqilu, mana dipindahkan kalam itu, perkataan itu dengan suara ataupun dengan penulisan, bi sauti wal kitabati.
Fil lugha aidan diddul qadim. Hadis dalam bahasa juga bermaksud lawan bagi qadim. Bermaksud hadis ini bermaksud wahwa al-jadid, perkara baru. Jadi dari sudut bahasa ni dia banyak tarifan-tarifan bahasa lah. Yang banyak boleh diartikan berbagai-bagai. Ala kulli hal untuk pengajian ilmu hadis dia rujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'an ahli lughah sammu al-hadis an-nabawi bihadza limuqabalatihi bil Quran. Li'anna al-Quran qadim wa yasta'mal fi qalil al-kalam wa kathirahu. Para ulama ahli lughah menamakan hadis Nabi ini kerana dia berlawanan dengan Quran, dengan sifat Quran tu. Sebab sifat Quran tu sifatnya qadim. Qadim ni makna azali. Hadis ni maknanya baru. Ya. Kalau perbincangan dalam ilmu tauhid, qadim ni azali yang tiada permulaan baginya. Itulah sifat Allah Ta'ala. Tetapi hadis ini disifat kepada Rasulullah, yang Rasulullah ada permulaan baginya. Benda baru kan. Dan digunakan sedikit kalam dan banyaknya. Maksudnya hadis ini digunakan sedikit pengguna, banyak pengguna. Ya. Berbanding dengan Al-Quran, Al-Quran termaktub itulah dia, ayat-ayat itu tentu. Okey. Wa fil istilah muradiful li sunnah. Dari sudut istilah pula, para ulama nyatakan hadis ini dia seerti dengan sunnah. Muradifun li sunnah. Kata erti yang sama dengan sunnah. Indal jumhur ulama. Itulah di kalangan kesepakatan para alim, para ulama. Wa dhahaba qaumin wa hadza qaumun bila ikhtisasihi, dan sebahagian ulama pula berpandangan, dhahaba ni berpandangan kepada mengkhususkannya. Maknanya mentarifkan lagi dari khusus bima sadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin duna fi'l wa taqrir. Iaitu dikhususkan lagi sesuatu yang disumberkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan sahaja, tanpa perbuatan, tanpa pengakuan. Itulah para ulama ni. Maksud hadis itu fokus kepada qaul, pandangan ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melibatkan perkara perbuatan ataupun pengakuan Nabi. Wal haqq anna al-asla fi wad'il lughawi lis-sunnah wal fi'l wa taqrir wal hadis wal qaul, walakin bima anna kilahuma huna yarji ila ma sadara anhu alaihi salatu wassalam, falidhalika ma likasir aksar hadisin ila tanasi aslihima lughawiyin. Baik, yang haknya, yang antara kata yang benar itu, sesungguhnya asal dalam meletakkan dari sudut bahasa ni ialah di sunnah. Dari kata asal ni ialah as-sunnah. Bukanlah hadis. Hadis ni tambahan. Ini asalnya ialah as-sunnah. Yang mana melibat kepada perbuatan, pengakuan. Dan bagi hadis pula ialah al-qaul. Qaul. Hadis, qaul. Sunnah, perbuatan dan pengakuan. Hadis, al-qaul. Sebab itu ulama dibezakan lah. Sebab dalam ni, so istilah yang pertama tu, perangkai yang pertama ni, dia kata sunnah ni untuk qaul saja. Qaul saja. Ni je. Qaul saja ni. Okey. Jadi sunnah ni jadi apa? Sunnah perbuatan dan pengakuan pula. Walakin bima anna kilaihuma huna, akan tetapi kedua-duanya ni, semuanya ni, huna yarji ila ma sar'an anhu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika, oleh demikian, ma di aksar muhaddisin ila tanasi aslihima al-lughawiyan. Oleh demikian, sesuatu yang lebih banyak kata-kata ahli muhaddis, ahli hadis ini, yang mana kita akan ambil sumbernya daripada ahli bahasa. Maksudnya kita lebih ambil dari istilah lah daripada pandangan ahli bahasa. Wal istilah bihima ala syai'in wahid wal qaul annahuma mutaradifani kama qalu, bukan malu ni, qalu kama qalu ila ikhtisas al hadis bil marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yatliqu ala sadir an ghairihi alaihi salatu wasallam illa muqayyadan. Dan satu istilah juga menunjukkan
sunnah dan hadis ni, iaitu sunnah dan hadis ni sesuatu yang satu, benda yang satu, ya, benda yang satu. Dan pandangan bahawa keduanya sama, maknanya sunnah itu ialah hadis, hadis itu ialah sunnah, sebagaimana mereka telah mengatakan tentang ciri-ciri khusus hadis dengan marfu'. Marfu' maknanya hadis itu sunnah, hadis, perkataan, perbuatan, takrir, semua itu disandarkan terus kepada Rasulullah SAW. Itu maksud marfu'. Wala yatliqu ala sadi'an ghairihi, dan tidak diartikan kepada sumbernya itu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya selain dari Rasulullah itu bukanlah sunnah pun hadis, itu lain. Ya, illa muqayyadan, kecuali dia ada ikatan. Maksudnya kecuali dia ada ikatan, contohnya daripada para sahabat yang meriwayatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis mauquf lah, contohnya. Baik. Istilah lagi. Ini dah ada tadi, ya. Okey. Kita pergi pada khabar. Khabar fi lughah wa an-naba. An-naba ni berita. Naba. Kalau dalam surah Naba tu, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ini orang saling bertanya tentang hari kiamat, hari yang besar. Naba'ul 'azim. Jadi istilah al-khabar yashmilu marfu' wal mawquf wal maqtu'. Jadi khabar ni pula bermaksud mengandungi hadis yang bersifat marfu', hadis yang bersifat mauquf dan hadis yang bersifat maqtu'. Wa yakunu muradifan li sunnah wal hadis. Dan dia juga seerti dengan sunnah dan hadis. Ini jadi sudut bahasa. Baik, apa itu marfu'? Marfu' itu hadis itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang la sampailah Rasulullah. An maksud tabi'in, an sahabat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Mauquf ialah hadis itu terhenti pada para sahabat saja. Ya, terhenti pada sahabat saya, contoh sampai Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan suatu peristiwa pada zaman dia tentang kejadian yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Contohnya begitu. Maqtu' mula terhenti pada tabi'in. Ya, hadis itu diriwayatkan terhenti pada tabi'in. Itu maksud maqtu'. Baik, dan para ulama juga, memang ahli bahasa juga mengertikan sunnah itu dengan hadis, sama dengan istilah khabar. Okey. Fahuwa lughatun muradifun lil hadis, fahuma yadulani ala syai'in wahid. Yadulani ala syai'in wahid. Dari sudut bahasa diartikan dengan hadis, sama je. Maka kedua-duanya menunjukkan pada sesuatu yang satu. Hadis itu khabar, khabar itu hadis, sama je. Walakin sya'a bainal katsir min al-ulama takhsis al-hadis bima sara anhu sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala khabar a'ammu minhu bi anna yashmul ma sara anhu wa ma sadara an ghairihi. Akan tetapi sebahagian ulama dicenderung, sya'a ni dicenderung atau mengikut mengkhususkan hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan khabar yang kita bincang ni, khabar mereka menjadikan takrif khabar itu lebih umum, iaitu sesuatu yang mengandungi daripada Rasulullah SAW dan juga yang bukan daripada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kepada takrif lughah khabar ni, disamalah dengan ni. Sebab bila mauquf dan maqtu' itu, dia sumber daripada sahabat dan tabi'in. Itu masuk sekali. Itulah membezakan di antara hadis dengan khabar. Ya. Baik. Fabainahuma umum wa khusus. Falikul hadis khabar wa laysa kullu khabar hadisan. Jadi di antara keduanya tu, antara khabar dan hadis ini ada umum, ada khusus. Maka setiap khabar itu, maka setiap hadis itu khabar. Maksudnya setiap hadis dia mesti khabar. Ya. Dan bukan setiap khabar hadis. Sebab apa? Sebab khabar ni lebih umum. Ya, sebab khabar ni ada yang daripada sahabat, ada daripada Nabi, ada yang daripada tabi'in. Tetapi bila hadis ini confirm daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Sebab pengertian khabar itu dia termasuklah hadis Nabi dan bukan hadis Nabi. Hadis Nabi dan kalam hadis Nabi dan kalam sahabat dan tabi'in. Baik. Walizalika sumya al-mushtaghal bis sunnah muhdisan
wal mushtaghal bit tarikh wal akhbarun nas ikhbariyan. Oleh yang demikian, ini istilah lah para ulama menamakan orang yang sibuk dirinya dengan sunnah ni, ya, dengan sunnah Nabi ini dipanggil sebagai muhaddisan, seorang ahli hadis. Maka manakala orang yang sibuk dengan sejarah, dengan perkhabaran tentang manusia, keadaan kaum pada ketika itu, syair dia dan sebagainya lah, itu dipanggil ikhbarian. Ini orang yang mengkhabarkan sesuatu. Wa dhahaba ba'dhum ila ja'ala khabar muradifan lil hadis was sunnah. Dan sebahagian para ulama juga berpandangan menjadikan ta'rif atau definisi khabar itu sama dengan definisi hadis dan sunnah. Wa afdal ra'il awal, dan yang paling tepat sekali ialah pandangan yang pertama. Apa pandangan pertama? Iaitu orang yang sibuk dengan sunnah itu itulah dinamakan hadis, orang yang sibuk dengan tarikh dan khabaran manusia itulah nama khabar. Jadi penulis ni dia menyatakan pandangan pertama itu lebih utamalah berbanding pandangan yang kedua yang mentarifkan secara umum, iaitu menyamakan di antara hadis dan khabar. Baik. Setakat ni ada soalan? Soalan setakat ni? Ada Ustaz. Ada tak? Okey, setakat ni. Lepas ni kena buat satu apa tu? Macam perbandingan lah, ya, daripada nota yang ada ni, penerangan saya ni, buatlah perbandingan di antara sunnah, hadis, khabar dengan athar, dan buat juga persamaannya. Biasanya saya akan tanya juga dalam soalan. Tapi itulah untuk SEM ni soalannya kebanyakan objektif. Ya, objektif ni memang kritikal sikit lah, tak dapat nak bantu. Anda kena faham betul-betul. Dan soalan saya ada dua kategori. Satu kategori soalan yang terus tahu jawapan kat situ. Terus nampak. Buka nota, terus nampak. Dan yang kedua soalan saya ni bila buka nota tak nampak jawapan. Dia kena cari atas, bawah, depan, belakang, baru dah nampak. Begitulah. 20 soalan je, soalan lahir, tak banyak. Tapi untuk ujian ni saya rasa nak buat lepas raya lah. Ada ujian lepas raya haji ni ujian jadi bacalah apa yang kita dah notakan ni. Ujian nak objektif ke subjektif? Midterm Midterm ya. Objektif. Objektif. Oh, objektif Objektif. Boleh skor Objektif dalam bahasa Arab tau. Masanya 1 minit dah 1 soalan, tu je. Kalau 20 soalan 20 minit je. Jangan balik gaduh sudah. 1 minit setengah. Nanti kita bincang. Tengok dia punya. Kena 2 Ustaz. 2 minit. 2 minit Sebab pasal InsyaAllah. Tak apa, saya bagi 2 minit setengah lah. Tak apa. Saya pengalaman yang lepas 3 minit pun tak cukup. Tak nampak jawapan. Okey, saya sambung lagi. Baik, seterusnya yang keempat iaitu al-athar. Asar ni katanya macam hadis juga. Baik, apa maksud dia surut bahasa? Huwa ma baqa min rasmi syai'. Sesuatu yang tinggal daripada kesan sesuatu. Benda yang baqa ni kekal, benda yang kekal daripada kesan sesuatu. Asar ni maknanya kesan lah. Kalau kita jalan tinggal tapak kaki, bekas tapak kaki itu nama athar. Ini dasar bahasa Al-athar yashmilu marfu' wal mawquf wal maqtu' wa yakun muradifan li sunnah wal hadis. Ini dasar bahasa juga. Para ulama lughawi, lughah bahasa ni mengentirkan juga, mendefinisikan, mentarifkan juga athar ni dia sama, dia mengandungi marfu', mawquf dan maqtu'. Marfu' tu apa? Hadis yang disandarkan terus pada Rasulullah SAW. Mawquf apa? Hadis yang sampai kepada riwayatnya pada sahabat. Maqtu' hadis yang sampai riwayatnya kepada tabi'in. Itu maksud dia. Ya. Jadi para lughawi ni, ahli lughah ni digabungkan semua itu. Ada marfu', ada mawquf, ada maqtu'. Sebab itu mereka mentarifkan athar ni sama erti dengan sunnah dan hadis. Sebab sunnah itu marfu'. Hadis itu ada mawquf, ada maqtu'. Begitulah. Huwa asyai'ul al-manqul anil sabiqin fayakunu kal khabar yashmilu fi aslihi ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sadara an ghairihi. Maksudnya ialah sesuatu yang dipindahkan atau yang didapati daripada orang-orang yang lepas, as-sabiqin,
Siapa yang lepas? Kita tahulah siapa yang lepas, orang lepas lah. Fayakuna khabar, dia menjadi seperti khabar, ya, yang mana mengandungi pada asalnya sesuatu yang disandarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang tidak disandarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikata macam khabar lah. Tadi kita dah bincang khabar ni dia umum berbanding dengan hadis. Hadis ini dia khusus dengan Nabi. Khabar pula sesuatu yang daripada Nabi dan bukan daripada Nabi, ya. Ni. Tapi ini lagilah ringan dia punya tahap ini. Dia pun mengertikan sama seperti satu yang dari Nabi dan satu bukan dari Nabi. Wa ba'duhum istalaha ala takhsisim bima sadara anis salaf minas sahabah wa tabi'in wa atba'ihim. Sebahagian para ulama dia memberi istilah lebih khusus lagi, iaitu sesuatu yang disandarkan daripada golongan salaf. Golongan salaf ni siapa? Golongan yang hidup 3 sehingga 300 hijrah. Zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ada setengah ulama kata sehingga 500 hijrah. Itulah dipanggil golongan salaf. Dipanggil salafus salih. Ya. Jadi siapa salaf ni? Antaranya ialah sahabat, tabi'in dan atba'ahum, itu tabi'in. Ini awak kena kenal ulama-ulama ataupun siapa individu yang dikatakan sebagai sahabat, siapakah antara golongan tabi'in, siapa golongan tabi'in. Ya. Dalam pengajian ilmu hadis kena kenal ni. Sebab kita nak tahu hadis ni sumber dari mana. Wa hadza huwa afdal wa ahsan fil istimal. Dan inilah ta'rifan yang lebih baik ataupun lebih tepat dalam penggunaan kalimah athar ni. Lianna fihi tamyizu al-mawquf min al-hadis anil marfu' minhu. Kerana bila kita ambil definisi athar ni, sesuatu disandarkan daripada salaf, daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in, dalam penggunaan istilah ni kerana dia membezakan al-mawquf daripada hadis. Al-mawquf maksudnya apa? Hadis yang terhenti riwayatnya sehingga para sahabat. Dan al-marfu' minhu, dan hadis yang sehingga sampai ke tahap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu marfu'. Baik. Baik, ada soalan sekarang ni? Itulah beza di antara. Ada soalan? Ke saya nak tanya ni, seseorang ni? Ustaz. Ya, siapa ni? Ulang tadi yang wahaza huwa tu. Wahaza huwa. Afdalu wal ahsan. Ni ya, wahaza huwa afdalul ahsan ya. Okey. Dan ini adalah lebih baik dan lebih tepat. Lebih tepat dan lebih baik. Ini lebih tepat ni. Dia punya ta'rifan ni. Diistilahkan secara khusus sesuatu yang disandarkan daripada salaf. Salaf tu siapa? Dikhususkan pada para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi yang ini yang pengertian lebih baik dan lebih tepat dalam penggunaan athar ni. Penggunaan definisi athar. Kerana padanya dapat membezakan hadis mauquf dan marfu'. Ya, dapat membezakan hadis mauquf dari hadis. Mauquf ni apa? Hadis yang disandar, hadis yang riwayatnya terhenti sehingga para sahabat. Manakala marfu', hadis yang terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatannya. Wallahu a'lam. Boleh? Okey, boleh. Okey. Ada nak tanya bab ni dulu. Sebelum saya masuk dalam tahammul hadis. Ni 45 orang dalam dia. Ustaz. Ya. Maksudnya kat sini khabar dengan asar ni dua-dua ni dia sama je dengan sunnah dengan hadis. Macam ni. Ada ulama yang kata sama, ada ulama kata tak. Sebab setiap definisi tu ada dua pandangan. Dua begitu. Begitu. Contohnya saya beritahu. Bila bincang bab asar ni ada setengah pandangan kata dia sama dengan khabar. Okey. Tetapi pandangan yang lain pula, kedua kata dia tak sama dengan khabar. Sebab apa? Khabar asar ni lebih pada para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Betul. Ada pun yang khabar ni pula dia kata ada sama macam hadis. Tapi pandangan kedua kata dia tak sama macam hadis. Sebab khabar ni lebih kepada perkara yang lebih umum, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah dan sesuatu yang disandarkan bukan kepada Rasulullah. Ya, pandangan pertama tadi kata
sama dengan hadis sebab mereka mengatakan khabar itu ialah sama dengan sesuatu disanakan daripada Rasulullah SAW. Macam itulah, dia ada dua pandangan. Setiap satu istilah ada dua pandangan. Sebab itu saya minta anda buat macam kotak kan. Nyatakan persamaan. Persamaan maknanya dia akan sama gitulah. Dan dia nyatakan juga perbezaan. Begitu. Ini tak masuk contoh lagi ni perbezaan. Ya, persamaan dan perbezaan. Ini secara istilah sajalah. Istilah dalam kajian atau perbahasan dalam ilmu ulumul hadis ni. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Semua ada ke? Semua tak ada ni? Tak ada. Amir Zafran. Okey ke? Respon sikit Amir. Oh ya Ustaz, okey. Ada ya, wujud Wujud. Wujud lah. Sebab ada kelas lain tu dia wujud atas motor tu hantar makanan dengan food food panda. Dia jadi food panda. Siapa yang tak dapat masuk? Siapa ya? Yalah. Baik, ada soalan? Tak ada. Saya pergi kepada tahammul hadis ya. Itu antum dah bincangkan tahammul hadis kan? Saya minta 2 saja kan? Atas saja. Betul tak? Ustaz. Betul Ustaz, betul. Okey tu. Jadi kita hari ni kita bincang tengok pula tahammul hadis. Sebentar ya. Boleh tengok nota yang ada yang saya beri minggu lepas Dan untuk PDF lah. Sorry lah berpusing-pusing sebab saya scan benda ni. Nampak tahammul hadis. Anwar tahammul. Okey. Dari bab tahammul wa ada ni. Tahammul ni apa? Siapa tahu? Berespon sikit tahammul ni apa? Yang nak baca tu. Kaedah. Apa dia? Kaedah. Lain. Kaedah apa? Kaedah pengumpulan hadis. Okey, lagi? Yang lelaki mana yang lelaki? Suara lelaki. Tak ada. Kaedah penerimaan hadis. Okeylah tu. Maksudnya berkaitan dengan bagaimana hadis ini disampaikan daripada syekh kepada murid. Daripada guru kepada murid. Daripada Rasulullah kepada sahabat. Kemudian daripada sahabat kepada tabi'in. Kemudian daripada tabi'in kepada tabi'in. Kemudian seteruslah muhadis ataupun rawi-rawi seterusnya. Baik. Kaedah yang pertama. Dipanggil as-sama'u min lafz syekh. As-sama'u lafz syekh maksudnya apa? Mendengar daripada lafaz ataupun perkataan syekh. Yang saya sebut satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La taghdab. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya lafazkan satu lafaz iaitu jangan marah. Ya. Antum mendengar itu dinamakan as-sama'u min lafz syekh. Okey, surah maksudnya gambaran dia, bentuk dia, kaedah dia. Macam mana keadaannya? Ayaqru syekh baca satu hadis wa yasma' talib. Ini murid dia dengar. Itu kaedah pertama Jadi sawangkan qira'atu syekh min hifzi atau min kitabi. Sama ada bacaan syekh ni daripada hafalan dia ataupun daripada penulisan dia. Wa sawan sami'a talib atau kataba ma sami'u. Sama ada murid ini telah mendengar ataupun dia telah menulis apa yang didengarnya. Ada setengah murid ni dia tak ada buat catatan pun. Dia hebat dia. Jadi dia dengar, dia dapat, dia terus sampai pada orang lain lah. Ada setengah murid dicatat. Okey. Kaedah tu pun dikenali sebagai simak. Au iktafa bis simak faqad duna kitabah. Ataupun cukup sekadar murid itu dengar saja tanpa menulis apa-apa. Jadi itu dinamakan kaedah yang pertama, simak min lafz syekh. Ini yang kaedah yang paling utama yang digunakan dalam periwayatan ilmu hadis. Ini sebab
orang-orang dulu, para salaf soleh memang ingatannya sangat kuat berbanding dengan sekarang lah. Okey. Kemudian ratibatuhu, susunan dia. Apa maksud susunan ni? Maknanya susunan ni daripada kaedah-kaedah yang lain. Simak ni lah a'la turqut tahammul hadis inda jami'al muhaddisin. Merupakan kaedah yang paling tinggi, yang paling utama dalam meriwayatkan hadis daripada kalangan semua ahli-ahli hadis, ya. Yang paling tinggi lah ni. Ya, kalau saya kata orang lain tu hanya ijazah, ada orang lain mendengar. Orang mendengar tu lebih kita ambil hadisnya daripada dapat ijazah saja. Ya. Okey, contohnya. Baik, lafaz ada. Lafaz-lafaz yang digunakan, ya, ketika mana seorang syekh ataupun biasanya perkataan ini kita dapat lihat dalam rawi hadis. Ya, dalam rawi hadis ada satu kalimah hadis. Baik, antaranya ialah ni apa ni lah. Karena yajuz disami Allah min lafz syekh ayakul fi ada al-alfaz at-taliyah. Jadi mestilah orang yang mendengar itu, murid itu, dia daripada lafaz syekh itu dia berkata dengan perkataan begini. Yang pertama, jika nampak dalam lafaz hadis tu ada kalimah sami'tu minan fulan. Sami'tu, aku telah mendengar daripada fulan. Fulan ni umumlah, ya, sesiapalah. Ataupun ada perkataan haddatsani fulan, ataupun akhbarni fulan, ataupun amba'ani fulan, ataupun qala li fulan, contohnya. Ataupun dzakara li fulan. Ya, ini istilah-istilahnya lah. Tapi antara sami'tu sampailah dzakara li fulan ni, sami'tu yang paling kuat. Ya. Contohnya dalam hadis innama a'malu binniyat, ya. Daripada Umar al-Khattab, dari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, hatta akhir hayat. Akhir hadis lah. Ya, mana kalimah sami'tu tu kuat sangat tu. Ya, dan dia sebagai biasanya bila ada sami'tu ni hadisnya sahih lah. Biasanya lah hadisnya sahih. Itu dalam pembicaraan penentuan ilmu hadis. Okey. Ini akhbarani ni khabar kepadaku seseorang. Amba ni telah berita kepadaku. Qala dia berkata kepadaku. Zakarani telah mengingatkan kepadaku fulan, ya. Itulah keadaannya. Baik. Walakin bana anna istaqarra isti'mal bana alfaz li kulli qismin min turuq tahammul. Sara alfaz ada ala nahwu tali. Ya, jadi akan tetapi selepas ditetapkan penggunaan sebahagian lafaz-lafaz bagi setiap bahagian daripada kaedah periwayatan tahammul hadis ni, maka lafaz-lafaznya ada seperti berikut. Ya. Yang pertama, jika kita nampak lihat perkataan sami'tu atau haddatsani, maka dia bermaksud idza kana sama'u min lafaz syekh. Bila kaedahnya seorang murid itu mendengar lafaz daripada syekh, maka dia mesti gunakan kalimah sami'tu ataupun haddatsani. Ya, itu dah tahulah tu, ya. Baik. Kemudian bila kita dapat dalam rawi hadis tu ataupun matan hadis kalimah akhbarani, kita akhbarani contohnya, maka kaedah yang digunakan pada ketika itu qira'atu ala syekh. Maksudnya murid dia baca satu hadis depan syekhnya dan syekh menyiarkannya. Okey, tu. Bila dia jumpa kalimah amba'ani, bermaksud tahammul hadis antara ijazah. Maksudnya murid itu dapat hadis tu melalui kaedah ijazah. Ijazah maksudnya guru mengijazahkan hadis ni kepada dia. Ya. Tidak melalui mendengar, mungkin juga tidak melalui bacaan kepada syekh, tapi melalui ijazah, diijazahkan je. Begitu. Bila dia dapat perkataan qala li atau dzakara li, ya, idza kana an sima' mudzakarah. Ini adalah ketika mana keadaan itu mendengar dalam muzakarah. Muzakarah maksudnya ada Rasulullah dan para sahabat berdialog. Yang seorang sahabat ni didengar dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itu dia kata qala li au dzakara li. Itulah istilah-istilah tentu dalam tahammul hadis. Baik. Kemudian kita masuk pada al-qira'atu 'ala syekh. Kaedah yang kedua qira'atu 'ala syekh. Yang pertama tadi as-sama'tu 'ala min asy-syekh, dengar daripada syekh, ini qira'ah.
membaca hadis di depan syekh. Baik. Ustaz, sekat-sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, putus. Ada calling lah. Sambung lagi. Okey tak ni? Boleh? Boleh, Okey. Ustaz. Okey, sorry lah, tak respons tadi. Baik, sambung qira'at ala syekh. Qira'at ala syekh itu maksudnya qira'at al-hadis ala syekh. Jadi membaca hadis di depan syekh. Yusamma ba'du muhaddisin al-'arad. Ini dinamakan sebahagian ahli hadis sebagai al-'arad. Kalimah al-'arad. Arad ni dia membentangkan. Macam arad ni pembentangan lah. Antum buat pembentangan assignment depan saya kan. Itu macam arad. Okey. Suratuha. Mana kaedahnya? Pendekatan macam mana? Jadi huwa yaqra'u talibu wa syekhu yasma. Murid baca, syekh dengar. Itu kaedahnya. Sawa'un qara'a talib atau qara'a ghairu. Sama ada talib tu, murid tu baca ataupun selain murid tu baca. Ya. Mungkin kawan murid tu yang baca. Contohnya lah, ya, murid tu tak nak baca. Murid yang meriwayatkan tu dia tak baca tapi kawan dia yang baca. Itu pun dikira sebagai qira'at al-syekh juga. Dia juga boleh meriwayatkan hadis tu. Wa huwa yasma' dan gurunya mendengar. Wa huwa sawan kana qira'atu talib min hifzihi atau min kitabihi. Sama ada murid tu dia membaca hadis tu daripada hafalan dia ataupun daripada catatan dia atau tulisan atau buku dia atau dia pernah catat mana-mana dibaca depan tu baru diriwayatkan. Ya, sebab ada setengah orang ni dia dapat bahan tu dulu tapi dia tak dapatkan dia punya sanad daripada syekh dia. Contohnya anda dah baca Fatihah dah. Baca surah Fatihah lama daripada kecil baca surah Fatihah. Tapi masih lagi tak ambil sanad daripada syekh sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh gitulah. Jadi anda pergi jumpa guru, anda baca Fatihah depan dia, kemudian dia pun
mengijazahkan sanad bacaan Fatihah kepada anda. Macam itulah contohnya. Ya, ni kaedah kedua ni. Wa saun kana syekh yattabi'u talib min hifzihi. Sama ada syekh mengikuti talib. Ya, maksudnya murid baca contoh innama, kemudian syekh kata innama. Al-a'malu, syekh kata a'malu. Binniyat, syekh kata binniyat. Itulah min hifzihi, daripada hafalan murid tu. Au amsaka kitabahu, ataupun dia berpegang dengan kitabnya, kitab murid tu. Ya. Au syakhsun thiqatu ghairu syekh, ataupun sesuatu yang thiqah selain pada syekh. Yang sangat dipercayai selain pada syekh. Dibaca depan dia pun boleh diterima sebagai kaedah qiraat ala syekh. Ya, lafaz yang digunakan pakai dalam bidang hadis ni, kita akan jumpa perkataan-perkataan ni. 4 perkataan ni ya. Contohnya qara'tu ala fulan. Ya, kita jumpa satu hadis, dia pun dia kata qara'tu ala fulan, maknanya dia telah membaca depan syekh dia. Fulan ni syekh lah. Dia akan sebutlah namanya. Ini sebagai contoh. Atau quri'a ala fulan, dibaca di hadapan fulan. Wa ana asma' fa aqra bihi. Dan aku mendengar dan aku mengiyakannya. Dari kalimah aku mendengar, syekh kata aku mendengar dan aku mengiyakannya. Aqarra mengiyakan apa yang dibacakan, membenarkan apa yang dibaca. Atau yang ketiga, haddatsana qira'atu alaihi. Ada perkataan haddatsana, kami telah membicarakan bacaan padanya. Ataupun akhbarana. Kalimah akhbarana ni. Akhbarana ni pun hadza lafaz syai'un 'inda al-katsir min al-muhaddisin yuriduna bihi akhbarana asy-syekh qira'atan alaihi. Jadi akhbarana ni, lafaz ini syai'un. Syai'un maknanya diikut kebanyakan ahli muhaddis, ahli hadis, dan mereka berkehendak dengannya. Macam mana? Kehendaknya lah akhbarana syekh qira'atan alaihi. Maknanya telah berkhabarkan kepada kami syekh yang telah dibaca padanya. Maknanya murid telah membacakan dan orang lain mendengar dan meriwayatkan hadis tu. Okey. Itu dua ya. Okey. Kemudian ketiga, ijazah. Al-ijazah. Ijazah maksud ajaza yajizu. Maknanya diberikan. Ya, ijazah diberi ijazah. Ataupun izin, diberikan keizinan. Ya, maksud siapa yang diberi ijazah maknanya diberi keizinan. Contohnya orang mengamalkan satu wirid, satu bacaan, satu hadis, maka dia diizinkan untuk mengamalkan amalan itu. Okey. Fulan ajaza fulan, seorang fulan diizinkan kepada seorang fulan yang lain. Seorang diizinkan pada orang lain. Contohnya ata'ul ijazah, maksudnya dia memberikan ijazah atau bermaksud dia memberikan keizinan. Okey. Baik, istilah idza iznun syekh li talib, diizinkan syekh bagi talib bi ayyarwiya anhu hadisan atau kitaban, untuk meriwayatkan daripada syekh tadi hadis ataupun penulisan. Jadi syekh mengizinkan untuk muridnya itu meriwayatkan hadisnya ataupun penulisannya. Min ghairi an yasma'a dzalika talib minhu. Min ghairi maknanya dengan tidak mendengar pun, maknanya talib itu tidak mendengar pun daripada syekh tadi. Dibagi, ambil lah. Izin dia. Macam itulah. Au yaqra alaihi, ataupun tidak dibaca pun atasnya atau di hadapan syekh tadi. Ya, ini tahap yang ketiga. Maksud ijazah ni, dia tidak didengar depan syekh dan tidak dibacakan depan syekh. Ijazah ni cuma ijazah saja. Dia boleh pakai beriwayat. Itulah. Okey. Gambarannya, kaedahnya bagaimana syekh nak buat. Contohnya syekh kata di ahadi tulabihi, antara salah seorang murid-muridnya. Ajaztu antarwi anni kaza. Aku izinkan, aku ijazahkan supaya kamu meriwayatkan daripadaku hadis kaza. Ataupun ajaztu laka antarwi anni sahih Bukhari. Ataupun aku ijazahkan pada kamu atau aku izinkan pada kamu untuk kamu riwayatkan daripada aku sahih Al-Bukhari. Maka dia bolehlah riwayatkan, dia boleh ngajar dan dia boleh riwayatkan sahih Bukhari itu kepada orang lain. Itu ya. Ini paling mudah lah ni. Tapi tahapnya tahap ketiga lah. Tak sekuat mendengar atau membaca di hadapan syekh. Baik, jenis-jenis ijazah Jenis ijazah ni ada berbagai jenis lah. Yang pertama, yujiza syekhu mu'ayyanan li mu'ayyanin. Maksudnya diijazahkan. Syekh mengijazahkan kepada benda atau hadis yang tertentu kepada orang tertentu. Contohnya, ini antara yang paling tinggi ijazahnya. Contohnya syekh kata, ajaztuka sahih Bukhari. Ini mu'ayyanan. Ini maksudnya ada tertentu bendanya. Iaitu apa? Sahih Bukhari. Aku ijazahkan kepada kamu sahih Bukhari.
ataupun ma ashtamalat alaihi fahrasati ay sabati, ataupun sesuatu yang telah mengandungi daripada fihrisku. Fihris maksudnya himpunan-himpunanku, himpunan buku-buku tu yang telah sabit daripada aku. Betul lah. Maksudnya ada orang tertentu. Siapa orang tertentu? Murid tu. Siapa, apa benda tertentu? Sahih Bukhari tu. Okey. Itu yang pertama. Ini paling tinggi ijazahnya. Tahap yang kedua, dia turun sikit. Yujiza syekh muayyanan ghair muayyanin. Yang ini ataupun dinamakan ijazah mutlak atau mujarradah. Yang ini syekh dia meriwayatkan kepada orang tertentu tetapi bukan benda yang khusus. Wallahu alam. Apa benda? Wallahu alam. Contohnya di sinilah. Contohnya, ajastuka masmu'ati. Aku ijazahkan pada kamu apa yang kamu telah dengar daripada-ku. Itu je. Dia tak tentu lah. Mungkin daripada Sahih Bukhari, mungkin dari Nasai, mungkin daripada Imam Malik, tak tentu. Ya, mana tak ditentukan, ghair muayyin, tak ditentukan. Ataupun ajastukum jami'a masmu'ati au marwiyati. Aku ijazah kepada kamu semua yang tengah kamu dengar daripada aku dan riwayatkan daripada aku. Ini tak ada khusus. Itu yang kedua, itu jenis yang kedua. Baik, yang ketiga. Okey. Ataupun ada yang bahagian ketiga dalam bahagian kedua ni, yaktub asy-syekh lil talib, atau dituliskan, syekh tuliskan sesuatu kepada muridnya. Itu dia pakai surat tertentu, ya. Yang tulisan kata apa? Qad ajastu laka jami' ma sahha wa yasihu indaka min hadisi wa la yu'ayinu lahu syai'a. Aku telah ijazahkan pada kamu semua yang sah, yang sahih dan yang mensahkan di sisi kamu daripada hadisku. Semua yang ada tu. Ulang, ya. Itu bab tulisan, Hukumnya, Imam Nawawi kata alaihi alamul bijawaz. Boleh beramal dengan kaedah ni. Bila ada orang riwayatkan hadis berkaitan ijazah yang kaedah yang kedua ni, kita boleh amal hadis tu, boleh pakai, tak ada salah. Itu pandangan Imam An-Nawawi. Baik, ijazah jenis yang ketiga. Syekh mengijazahkan pada tak tahu siapa, kemudian tak tahu benda apa. Dia ijazah umum. Contohnya, ajastu lil muslimin. Aku ijazahkan bagi orang-orang Islam. Ijazahkan apa? Wallahu a'lam. Mungkin ijazahkan bacaan, mungkin hadis, mungkin qiraat, macam-macam lah. Lil muslimin, untuk orang umum, orang Islam semua. Dia tak khususkan Ahmad ke, orang yang belajar kat kuis ke, tak khusus, di mana umum. Itu maksud yang ijazah amah ni, yang jenis ketiga. Atau ajastu li kulli ahad. Contoh, dia ada ceramah dia, ada 100 orang di situ, maka dia kata aku ijazahkan pada setiap orang yang ada di sini. Maksudnya umum. Ya, gitulah. Tak tahu siapa. Mungkin orang tu dengar, mungkin orang tu tak dengar. Wallahu alam, ya. Contohnya kat sinilah, saya ijazahkan ilmu bacaan Fatihah saya pada antum. Saya pun tak tahu dalam 46 orang yang dengar yang saya cakap dalam online ni, sama ada betul ke dengar, betul ke tak dengar, itu ijazah umum lah istilahnya. Ya. Sebab itu pembelajaran terbaik adalah talaki lah, depan-depan dalam bidang agama ni. Ini memang tak nampak lah. Saya pun nampak skrin saya je. Anda pun nampak skrin saya. Baik. Ataupun ajastu liman adraka zamani. Aku ijazahkan siapa yang tahu pada zamanku. Contohnya zaman dihidup. Zaman 2020. Zaman tu je. Zaman 20, 20, 30 contohnya. Tak boleh lah. Itu ibarat secara umum. Jadi hukumnya bagaimana? Boleh tak ambil ni? Jadi Ibn Salah rahimahullah dia kata apa? Ikhtalafu fi jawazihi. Para ulama berselisih pandangan dalam mengharuskan menerima hadis ni. Fa in kana dzalika muqayyadan bi wasfi hadir au nahwahu fa huwa ila jawaz aqrab. Jika dia muqayyadan terikat dengan sifat orang tu hadir, orang tu ada. Maksud bila dia ijazahkan umum dan orang tu ada di hadapannya, maka boleh. Fahuwa ila jawaz aqrab. Maksudnya itu yang lebih baik, lebih hampir penerimaan bagi hadis tu. Tapi misal kata orang tu jauh, mungkin tak dengar, mungkin tak faham, itu mungkin tak boleh terima lah. Kemudian jenis yang keempat. Jenis keempat ni iaitu yujiza syekh bimajhul walil majhul atau li majhul.
Yang ni Syekh mengijazahkan sesuatu yang tidak diketahuinya kepada orang yang tidak diketahuinya. Contohnya, kata apa? Ajaztu Muhammadan ayyarwi ani kitab as-sunan. Aku ijazahkan kepada Muhammadan. Muhammadan maksudnya umum. Siapa Muhammad kat dunia ni? Kalau ada 1 juta Muhammad, Muhammadlah 1 juta. Untuk meriwayatkan daripada buku kitab sunan. Kitab sunan pula, sunan banyak. Sunan apa? Sunan Nasa'i ada, Sunan Ibnu Majah ada, Sunan Tirmizi ada, Sunan Ad-Darimi ada, sunan mana? Pun tak tahu. Lil majhul, tak tahu apa bendanya. Ini lagi terlalu umum yang kedua, yang keempat ya. Duna tahdid syakhs mu'ayyan, tanpa ditentukan ciri-ciri individu tu. Ya. Hunaka jama'atun mustarikun hazal Muhammad. Sebab nak bincang tadi, dia kata di sana ada ramai orang yang sama namanya Muhammad. Mungkin 1 juta, mungkin 1,000 kan. Kadzalika duna tahrib kitab sunan, begitu juga dia tidak menentukan kitab sunan. Sunan apa? Sunan ni banyak kan. Kutubus sunan katsiratan, dia kata. Sunan banyak. Jadi kaedah ijazah yang keempat ni, para ulama kata, hukumnya ialah zahaba aksar ulama ila anna hadhil ijazah fasidatun. Jadi nak ijazahkan, kaedah ijazah yang keempat ni, tak tahu siapa orangnya, tak tahu benda apa nak ijazahkan, fasidah. Maksudnya ijazah yang rosak. La faidata laha, tak ada faedah baginya. Maksud kalau orang tu pernah diijazahkan kaedah ni, maka janganlah ambil hadis daripada dia. Itu bohong dia tu. Ini dia tak boleh pakai kaedah riwayat dia. Ya. Lakinnahu law qala, akan tetapi ada pengecualian ya. Law qala, kalau Syekh kata aku ijazahkan li fulanin kaza wa kaza, insya'a riwayat anni. Ya. Aku ijazahkan pada seorang ni tak nama. Dengan jika dia meriwayatkan daripada aku. Insya'a, jika dia berkehendak meriwayatkan daripada aku. Jika orang tu nak riwayatkan, riwayatkanlah. Macam tu. Aulaka insya'ta, ataupun bagi kamu jika kau nak riwayatkan. Atau ahbabta, ataupun kalau kau suka nak riwayatkan, kau riwayatkan. Au aradta, kalau kau suka berkehendak nak riwayatkan, kau riwayatkanlah. Kalau ada perkataan tu, fala ba'sa biha, tu tak mengapa. Walaupun dia secara umum tapi dia ada fulan, ada khususnya juga ni. Sebab dia ada terikat dengan insya'a ni. Okey. Baik. Habis kot. Ada lagi. Yang kelima iaitu ijazah ma'dum. Ijazah ma'dum ni ijazah dengan orang yang tak wujud lagi. Tak wujud lagi. Contohnya, ajaztu li fulan wa liman yulad fulan. Aku ijazahkan untuk orang ni, nama dia, dan untuk sesiapa yang lahir daripadanya. Contohnya Amir, contoh Amir. Amir. Oh Amir. Amir ada Amir? Saya tak? Okey Amir. Contohnya saya ijazahkan ilmu ni kepada anak Amir. Amir dah kahwin belum? Belum Ustaz. Belum kan? Mana belum kanak, belum kahwin tu mustahil lah ada anak kan? Betul kan? Kalau saya kata saya ijazahkan ilmu ini kepada anak Amir, maka itu dinamakan ijazah makdum. Sebab Amir pun tak kahwin lagi, anak pun tak wujud lagi. Mungkin dah ada tertentu di lauh mahfuz tu, tapi benda ni tak ada lagi. Itu maksud ijazah lil ma'dum, benda tak wujud lagi. Ataupun wa imma an takuna li ma'dum istiqlalan. Contohnya ajaztu lima yulad fulan, ataupun aku ijazah pada siapa yang lahir daripada orang ini. Tak tahulah siapa kan. Itu pun istiqlalan, terlalu bebas sangat. Dia ma'dum, benda tak ada, terlalu bebas sangat. Terlalu open sangat. Tak boleh lah. Hukumnya apa? Ikhtilaf ulama fi sihhah ijazah. Ulama juga ikhtilaf, berselisih pandangan tentang kesahihan ijazah ni. Jadi fatahammul wa riwayat hadis tariq tahammul dhaif. Siapa yang ambil riwayat ini dengan kaedah ni dipanggil kaedah dhaif, lemah sangat. Atau setengah ulama kata tertolak. Hadis ni hadis dhaif yang tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Sebab dia tak dengar langsung pun, dia tak hidup lagi pun. Okey. Dan ada lafaz-lafaznya, ini lafaznya lah boleh baca. Ijazah li fulan, hadasana ijazah, akhbarana ijazah, amba'ana. Wallahu a'lam. Setakat ni dulu insya-Allah. Kita berhenti dulu. Yang lain-lain tu saya akan buat video, saya upload lah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada. Ini semua istilah-istilah Jadi istilah-istilah ni hafal Sebab tu saya risau, sebab soalan-soalan yang lepas pun saya pusing-pusing dengan soalan ni. Ada yang keliru. Saya buat open book pun tak boleh nak jawab. Saya berisau ni. Jadi faham istilah tu.
Bila faham istilah, fahamlah dia punya jawapan itu insya-Allah. Bismillah. Baik, itu saja naktafi hadzal qadar insyaallah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah. Ustaz. Sama jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oi.